InsyaAllah. Cubaan satu dua. Cubaan. Baik. Kita apa? Ni kan 40. Minggu pertama 40. Kita mulakan kuliah kita dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nak nikah kelang kabut lah. Oh, nak nikah hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ini. Kita sambung kuliah kita lah. Minggu lepas ada? 2 minggu lepas ada tak? Tak ada kan? Saya ada program saya ada. Tak apa. InsyaAllah malam ni kita sambung sifat 20. Betul suatu pengenalan asas. Muka surat apa tuan? 74 dah. 74.
Okey, apakah contoh? Baik, kita lihat beberapa catatan tentang sifat mani kan. Itu kita bila terjemah sifat mani ni kita letak dengan perkataan huruf PE lah. Perkasa, perkuasa, perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perilmu dan sebagainya lah. Jadi malam ni kita lihat apakah contoh terjemahan sifat mani. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Jawapannya, jadi apakah contoh terjemahan sifat mani? Jawapannya, kudrah adalah sifat mani yang diri zatnya ada. Kudrah ialah sifat mani yang diri zatnya adalah ada. Sebab itulah ia diterjemahkan dengan perkuasa. Dia terjemahkan dengan kuasa. Kita tak terjemahkan berkuasa. Yang lebih tepat ialah perkuasa. Sebab kalau berkuasa ni dia dah menunjukkan kepada perbuatan. Menunjukkan kepada perbuatan. Berkuasa. Sedangkan ni dia tidak tunjukkan atas perbuatan. Dia tunjuk di atas diri. Diri zat. Diri zat itulah diri Allah SWT itu yang bersifat perkuasa. Sebab itulah ia terjemahkan dengan perkuasa. Gitu. Kemudian nombor 2, ia tidak diterjemahkan dengan kerana berkuasa bukan ada. Berkuasa bukan ada diri zatnya, tetapi sungguh ataupun amrun i'tibari. Tetapi maknanya sungguh ada, sungguh berkuasa, sungguh berkuasalah. Berkuasa bukan terjemah pada diri zat. Dia bukan terjemah pada diri zat Allah, tetapi diterjemahkan kepada maknanya sifatlah. Sifat yang sedang bekerja, sifat yang sedang bekerja, iaitu berkuasa. Ataupun amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Itu kita dah bagi maknanya hal ni terbagi pada 4 perkara kan. Yang paling atas ialah maujud. Paling atas maujud. Yang nombor 2 tu hal. Yang ketiga amrun i'tibari. Yang keempat ma'dum. Ma'dum. Jadi di antara maujud dengan ma'dum, di antara ada dengan ada, di antara ada dengan tiada itu, di tengah-tengahnya ada halun dan ada amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Jadi dia tidak terjemahkan dengan berkuasa kerana berkuasa bukan ada diri zatnya, tetapi sungguh, ataupun diterjemahkan dengan amrun i'tibari. Berkuasa bukan sifat, tetapi perbuatan. Nampak? Bila kita katakan berkuasa, dia bukan sifat, tetapi PL, perbuatan. Hakikatnya apa yang kita pelajari sekarang ialah sifat 20, bukannya perbuatan 20. Yang kita belajar ni sifat 20, bukannya perbuatan 20. So paling tepat kita terjemahkan dengan perkuasa, bukan berkuasa. Bagi sifat ma'ani lah. Tapi kalau sifat ma'nawiyah, sesuai kita terjemahkan dengan berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkehendak. Hal Allah Ta'ala itu yang berilmu. Mana 7 ni kita terjemahkan dengan per. 7 yang lain lagi kita terjemahkan dengan berkuasa. 7 yang lain. Baik, kemudian si berkuasa adalah perbuatan. Ia dikenali juga dengan nama ta'aluk atau tugas atau samaratus sifat. Samaratus sifat mana? Hasil. Hasil daripada sifat itu. Hasil daripada sifat. Hasil daripada kudrah ialah kuasa. Hasil daripada iradah ialah kehendak. Hasil daripada rendah ialah kehendak. Samaratus sifat. Jadi keduanya adalah hasil daripada adanya sifat kudrah, perkuasa yang disebut sebagai mabda'. Pemandang mabda', permulaan sifat. Keduanya adalah hasil daripada adanya sifat kudrah, perkuasa yang disebut sebagai mabda', mana permulaan sifat.
Baik, ada nombor 79, 95 95 bawah tu penjelasan tentang apa yang tersebut dalam kitab Baqarah Al-Amani tentang terjemahan sifat ma'ani ini. Al-Alamah Al-Usuli Syekh Wan Ismail Al-Fatani ataupun dikenali dengan Pak Dail yang dikenali sebagai Pak Dail, dia kata dia mana ni pengarang, dia ni pengarang kepada kitab Baqarah Al-Amani, menyatakan semua sifat ma'ani yang 7 mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Pertama, dari segi terbitan. Yang kedua, dari segi kata nama. Oleh kerana semua sifat ma'ani adalah kata nama dan dia juga sebagai wujudi, ada lagi sungguh, sebab itulah semuanya diterjemahkan dengan perkuasa, macam kudrah perkuasa, iradah perkehendak, ilmun pengetahuan, hayat perhidup, sama pendengar, basar perlihat dan kalam perkata. Jadi semua terjemahkan dengan lah. Dia tak terjemahkan dengan ber. Sebab kalau ber kan perbuatan. Sedangkan kita bincang ni sifat. Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika diterjemahkan dengan berkuasa bagi kudrah, berkehendak bagi iradah, mengetahui bagi ilmun, hayat bagi hidup, hidup bagi hayat, kemudian mendengar bagi sama, melihat bagi basar, dan berkata-kata bagi kalam, ia menjadi terbitan. Dia jadi nama-nama terbitan. Dan amrul itibari bukan ada tetapi boleh diterima mengikut fikiran sahaja. Dan dia juga bukan wujudi. Kalau wujudi ni benda yang jelas nampak lah. Benda yang jelas nampak. Itu dikatakan wujudi. Waw, jim, waw, dal, ya. Wujud. Wujudi ni asal perkataan wujud. Wujud mana ada? Wujudi. Amrul itibari dia wujud pada zihin, tidak wujud pada kenyataan. Wujud pada zihin, tidak wujud pada kenyataan. Contohnya bulat pada bola lah. Bulat pada bola itu dari segi pemikiran kita memang kita nampak dia bulat. Tapi bila kita pegang bola tu, mana bulat dia? Bila kita pegang, yang kita pegang tu ialah getah kulit. Getah atau kulit yang bercampur kan, maka jadilah bola. Macam tu. Begitu juga kotak yang berbentuk empat segi. Dan biasa kotak dibuat daripada kotak, ada yang daripada kayu dan ada daripada kertas kan. Tahu tak? Kotak. Jadi kita katakan kotak itu empat segi. Betul ke empat segi? Memang betul lah empat segi. Tapi bila kita pegang, kita rasa mana empat segi dia? Yang kita pegang tu ialah kotak. Yang kita pegang tu ialah papan. Kalau papan lah, papan lah. Yang kita pegang tu ialah kertas. Kalau papan dibuat daripada kertas. Macam tu. Baik Jadi jika diterjemahkan dengan berkuasa untuk kudrah, berkehendak bagi iradah, mengetahui untuk ilmun, hidup untuk hayat, mendengar bagi sama, melihat bagi basar, berkata-kata bagi kalam, ia menjadi nama terbitan. Dia menjadi nama terbitan, bukan lagi isim ataupun ismi, kata nama. Dan dia juga amr itibari, bukan ada tetapi boleh diterima ada, mengikut pemikiran kita. Dan dia juga bukan sebagai wujudi. Dia bukan wujudi tapi amr itibari ataupun kita katakan halun. Kerana setiap perkara tu dia ada, sama ada wujud ataupun adami, tiada. Antara tengah-tengah terwujud dengan ada tu halun. Hal ataupun amrul i'tibari. Boleh kan tuan-tuan? Boleh InsyaAllah. Perlahanlah.
Kemudian berbaik sangka dengan para ulama. Jika kita melihat kepada beberapa kitab menggunakan berkuasa kudrah, berkehendak iradah, mengetahui ilmun, hidup hayat, mendengar sama, melihat basar, berkata-kata bagi kalam. Untuk sifat mani janganlah dikatakan salah. Kalau ada ulama lah, ulama dulu kan, dia terjemahkan bila sebut kudrah ni berkuasa. Bila kita sebut iradah ni menggunakan ber kan. Biasalah kita kata lamun disebut ber. Jadi adakah salah benda tu? Tak juga salah. Jangan dikatakan salah supaya tidak berburuk sangka dengan pengarang-pengarang ataupun musannif-musannif kitab tauhid yang sangat alim dan ikhlas. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa mereka semua dengan ganjaran yang sempurna. Amin. Ia mungkin tasamuh daripada pengarang kitab berkenaan kerana meraihkan penggunaan terjemahan yang sudah sekian lama dipahami oleh masyarakat awam. Tasamuh ni macam belapang dada lah. Daripada pengarang berkenaan kerana meraihkan penggunaan terjemahan yang sudah sekian lama dipahami oleh masyarakat awam. Biasanya kalau sebut sifat ma'ani ni macam kudrah mesti berkuasa, iradah berkehendak, mesti digunakan penggunaan perkataan ber, bukan pe kan. Tapi yang terjemahan yang paling tepat kita terjemah dengan pe. Kerana pe ni menyebutkan kepada isim, kepada kata nama, bukan kepada kata perbuatan. Sebab bila sebut ber mesti menunjukkan kepada kata perbuatan. Gitu. Boleh juga ditakdirkan umpamanya menyatakan di dalam hati yang dimaksudkan oleh pengarang kitab apabila membacanya. Umpamanya ketika membaca terjemahan untuk sifat kudrah dengan berkuasa, katakan dalam hati takdirnya perkuasa. Ketika membaca terjemahan dengan sifat iradah dengan berkehendak, katakan dalam hati takdirnya perkehendak. Dalam hati kita niatkan perkehendak, dalam hati kita niatkan perkuasa. Walaupun zahiriatnya kitab tu menyatakan bila disebut kudrah tu maknanya berkuasa, berkehendak. Mengetahui, hidup, melihat. Mana terjemahkan dengan me. Kan yang pangkal tu terjemahkan dengan ber. Lepas tu yang ujung tu dah terjemahkan dengan mengetahui kan, melihat, lepas tu mendengar, lepas tu berkata-kata. Mana ber dengan me lah, penggunaan ber dengan me menunjukkan kepada kata perbuatan, sedangkan pe menunjukkan kepada kata nama. Terjemahkan yang paling tepat ialah kata nama. Sebab kita bahaskan sifat 20 sifat. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Contoh kan muka surat sebelah, muka surat 76. Contoh sifat dan samaratus sifat untuk sifat ma'ani. Contoh sifat ataupun samaratus sifat. Samarah ialah hasil, buah atau hasil ataupun natijah. Apakah perbezaan terjemahan di antara sifat ma'ani dan samaratus sifat, hasil daripada sifat itu? Jawapannya ialah seperti berikut. Contohnya kudrah sifat mani, terjemahan sifat mani perkuasa. Samaratus sifat dia, buah daripada sifat tadi, hasil dia kuasa ataupun berkuasa. Dikatakan ta'aluk lah, ta'aluk dia. Muta'alak dia, tempat ta'aluk atau objek, berkuasa apa ataupun objek ataupun muta'adi. Muta'adi ni melampau lah, melampaui. Baik, kemudian iradah. Terjemahan untuk sifat mani yang paling tepat ialah perkehendak. Samaratus sifat dia, samaratus sifat ni ialah hasil dia tu ialah berkehendak ataupun menghendaki. Muta'alak dia, ta'aluk. Lepas tu muta'alak. Ta'aluk ni tugas.
Ta'aluk tugas. Tugas dia apa? Semata sifat ni boleh kita terjemahkan macam tugas. Apa tugas kudrah? Apa tugas iradah? Ta'alak dia kan berkehendak ataupun mengkenaki. Mengkenaki apa? Macam tu. Berkuasa apa? Mengkenaki apa? Objek ataupun muta'addi. Melampaui. Kemudian sifat ilmun, mengetahui. Ilmun, kalau terjemahan sifat makni yang tepat ialah pengetahuan. Bukan mengetahui. Terjemahan pada tepat ialah pengetahuan. Apa dia punya samata sifat? Hasil daripada buah sifat tadi? Ataupun tugas dia ialah tahu ataupun mengetahui. Muta'alak dia, objek dia, tahu atau mengetahui tentang apa? Macam tu. Objek ataupun muta'addi. Kemudian sama mendengar. Terjemahan tepat ialah pendengar. Pendengar terjemahan paling tepat. Apa dia punya hasil dia? Natijah dia? Buah dia? Buahnya ialah mendengar ataupun mendengar atau dengar. Mendengar apa? Apa benda yang dia dengar tu? Mendengar bunyi lah. Mendengar bunyi, mendengar suatu benda yang kita dengar. Kalau mengetahui tadi, mengetahui tentang apa? Tentang apa yang kita mengetahui? Tentang sesuatu benda yang cerita kat kita lah. Kita tahulah sebelum tu. Belum orang cerita, tak tahu. Dah cerita pun tahu. Macam tu. Kemudian sifat mani basar. Basat ra, basar. Terjemahan sifat mani yang tepat ialah pelihat. Terjemahan. Apa dia punya samata sifat? Natijah daripada sifat, hasil sifat atau buah sifat dia, mana lihat ataupun melihat. Muta'alak dia melihat apa? Objek dia apa? Melihat apa? Apa benda yang dilihat? Kemudian kalam. Kalam ialah perkata. Samata sifat ialah kata ataupun berkata-kata. Jadi berkata-kata tentang apa? Apa benda yang dikata-kata? Kemudian hayat, hidup ataupun perhidup, yang tadi tepat perhidup lah. Samata sifatnya lah hidup. Hayat ni dia tak ada tempat muta'alak. Hayat tidak ada tempat ta'aluk. Kudrah, iradah ada tempat ta'aluk. Kudrah, iradah ta'aluknya ala kulli mumkinat. Ala kulli mumkinat. Di atas setiap benda-benda mungkin. Ilmun, mengetahui. Si ilmun ta'aluknya kepada kullu mawjudat. Setiap benda yang wujud. Ilmun ta'aluknya ala kulli wajibat au jaizat al-mustahilat. Sebut dalam kitab yang Matan Sanusi. Ataupun disebut dalam kitab apa lagi tuan? Syarah Jawharatul Tauhid lah disebut situ. Jadi tempat ta'aluk kepada ilmu ini di atas ala kulli wajibat au jaizat al-mustahilat. Setiap benda yang wajib, setiap benda yang harus dan setiap benda yang mustahil. Guna sama basar kalam ta'aluknya ala kulli mawjudat. Setiap benda yang wujud ataupun setiap benda yang mawjud ataupun ada, maka itulah ta'aluk sab'a, basar dan kalam. Sedangkan hayat tiada ta'aluk. Tiada ta'aluk ke mana-mana. Apa maksud ta'aluk? Ta'aluk ialah menuntut sifat satu pekerjaan yang lebih di atas zat Allah. Itu makna ta'aluk. Baik, kemudian kenapa sifat hayat? Soalan yang kedua. Kenapa sifat hayat perhidup tidak disebutkan di sini? Mana tak disebutkan dah dia punya tu samata sifat dengan muta'alak dia. Sifat hayat perhidup tidak disebutkan kerana dia tidak ada ta'aluk. Dia hanya membenar dan mengesahkan adanya sifat makni yang lain saja. Jadi sifat hidup ini dia hanya membenar dan mengesahkan sifat-sifat makni yang lain. Itu sebabnya dia tidak ada ta'aluk. Sedangkan kudrah iradah ada ta'aluk di atas setiap benda-benda mungkin. Mana alam ini adalah tempat ta'aluk kepada kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Ilmun
tempat takluknya di atas setiap benda wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Sama' basar, kalam, takluknya di atas benda-benda maujud. Macam tu. Baik, kemudian perbezaan lawan bagi sifat dan samatu sifat untuk sifat mani. Perbezaan lawan di antara sifat dan juga samatu sifat. Ke mana samatu sifat, tuan-tuan? Hasil daripada sifat. Hasil dia tadi. Ada terjemah kat sekolah tu kan. Soalan, apakah perbezaan lawan bagi sifat dan samatu sifat untuk sifat mani? Perbezaanlah seperti di sebelah. Okey, sama pendengar, lawannya pekak. Sifat mani sama mendengar, lawannya pekak. Samatu sifat mendengar, lawannya tidak mendengar. Lawannya tidak mendengar. Sama maknanya pendengar, lawannya pekak. Sedangkan samatu sifat hasil daripada sifat ialah mendengar. Lawan mendengar tidak mendengar lah. Lawan mendengar ialah tidak mendengar. Kemudian basar, perlihat, lawannya buta. Samatu sifat melihat, lawannya tidak melihat. Maknanya tidak, tambah tidak lah. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata. Bila sebut kalam ialah perkata, lawannya bisu. Samatu sifatnya hasil sifat ialah berkata-kata, lawannya tidak berkata-kata. Lawannya tidak. Baik. Soalan, apakah contoh terjemahan yang tepat untuk lawan samaratus sifat? Apakah contoh terjemahan yang tepat untuk lawan samaratus sifat? Hasil daripada sifat. Jawapannya contoh-contoh seperti berikut di bawah. Okey, samaratus sifat contohnya mendengar. Lawan mendengar, tak mendengar. Samaratus sifat lawannya mendengar. Samaratus sifat mendengar, mendengar lawannya tak mendengar. Bukan lawannya pekak. Bukan lawannya pekak. Sebab apa? Dia samaratus sifat. Hasil pada sifat. Melihat, lawannya tak melihat. Bukan lawannya buta. Berkata-kata, lawannya tak berkata-kata. Bukannya bisu. Sebab bisu ni lawan daripada berkata-kata. Lawan daripada perkata. Kalau bisu, lawan daripada perkata. Kalau buta, lawan daripada perlihat. Kalau pekak, lawan daripada pendengar. Bukan lawan daripada mendengar. Sebab kalau mendengar, lawannya tidak mendengar. Melihat, lawannya tidak melihat. Berkata-kata, lawannya tidak berkata-kata. Sebab apa? Dia tergolong dalam samaratus sifat. Hasil daripada sifat itulah hasil dia. Faham kan? Okey, contohnya. Contoh, tidak boleh dikatakan dia pekak. Tak boleh dikatakan dia buta. Tak boleh dikatakan dia bisu. Tetapi boleh dikatakan dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak bercakap ataupun dia tidak berkata-kata. Ini bagi siapa, tuan-tuan? Untuk orang yang sedang tidur nyenyak. Orang yang tidur nyenyak, tak boleh kita katakan dia pekak. Tak boleh kita katakan dia buta. Tak boleh dikatakan dia bisu. Tetapi boleh kita katakan dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak bercakap. Sebab apa? Dia tidur. Dia setengah tidur. Makna anggota dia, panca indera semua tak berfungsi kan? Kecuali tidur apa? Tidur ayam. Kecuali tidur ayam ni, nampak macam dia tidur. Tapi tengok tu, mendengar apa yang kita buat tu. Mata lelah kan. Tapi dia dengar apa yang kita buat. Dengar kan. Apa yang kita lakukan tu, duduk sebelah dia, apa kita buat tu dia dengar. Maknanya tidur, pura-pura tidur lah. Bukan tidur nyenyak. Baik.
Sedangkan orang yang tidur nyenyak, tak boleh kita katakan dia pekak, tak boleh kita katakan dia buta, tak boleh kita katakan dia bisu. Tetapi boleh kita katakan pada dia tak mendengar. Sebab apa? Tengah tidur. Dia tidak melihat. Sebab apa? Tengah tidur. Sebab apa? Dia tengah tidur. Kemudian dia tidak bercakap dan berkata-kata sebab apa? Dia tengah tidur. Dan tidur tu tidur nyenyak. Kan tidur ayam. Kalau tengah mengaji ni tidur ayam nama dia. Tengah mengaji duduk. Tapi kadang masanya terlelap juga. Betul. Ada masanya terlelap juga lah. Tapi lelap itu sekejap je lah. Tak adalah lelap terus. Kalau lelap suri kan tinggal lah kat sini. Berdongku ada jugalah. Dia berdongku tu sebab apa? Dia ponik. Siang dia kerja letih kan, ponik. Bawa lori, bawa kereta, bawa grab kan, dia ponik letih. Inilah masa yang terluang ni, ada masa ni untuk dia tidur sekejap. Lelapkan kau dia. Bila ustaz ngajar tu dia tak dengar lah, tapi bila tanya kan dia boleh jawab. Dia belasah lah tu, betul tak betul, tak lah kata. Janji dia jawab apa ustaz tanya. Ada orang tu tak, bila dia mengaji dia tidur. Tapi bila tanya nanti dia boleh jawab. Mungkin makam dia tinggi kan. Tinggi makam dia. Mana dia jawab tu betul lah tu. Tapi dia tidur, berkauh dia. Itulah Allah Ta'ala beri kelebihan dia kat situ lah. Walaupun tidur pun, tapi pemikiran dia berjalan. Jalan pemikiran dia. Baik, insyaAllah. Kemudian penting memahami sifat ma'ani dengan benar. Soalan seterusnya tuan-tuan. Mengapakah sangat penting memahami sifat ma'ani dengan benar? Jawapan, ia sangat penting sekali untuk mentanzihkan, menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Panduan di bawah ini sangat berguna. Mengapa sangat penting memahami sifat ma'ani dengan benar? Jawapan, dia sangat penting sekali untuk mentanzihkan, menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Panduan di bawah ini sangat berguna. Panduan bawah ini sangat berguna. Okey, naklah sentiasa diingat bahawa Ta'ala itu mendengar dengan sifat sama yang ada pada Allah. Naklah sentiasa ingat bahawa Allah Ta'ala itu dia mendengar. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan sifat sama yang ada pada Allah. Bukan dengan telinga. Kenapa? Kerana telinga adalah jirim. Telinga adalah alat. Allah Ta'ala bukan jirim atau alat. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak memerlukan jirim ataupun alat. Allah Ta'ala tidak perlukan pada jirim dan alat. Tetapi dia mendengar. Mendengar dengan sifat sama yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Dia mendengar tidak menggunakan telinga, gegendang telinga dan sebagainya. Kalau kita mendengar menggunakan alat, gegendang telinga. Kalau ada kurang dengar, itulah belilah alat tu. Dengar sikitlah clear. Kalau tidak kan orang pokik. Pasal pokik kan barulah dia faham. Kalau tidak kan kita cakap lain, dia faham lain. Biasa kalau jenis orang dah berumur lah. Orang dah umur biasalah tu. Kemudian melihat. Naklah sentiasa diingat bahawa Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar yang ada pada Allah. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata. Kenapa? Kerana mata adalah jirim atau alat. Allah Ta'ala bukan jirim ataupun alat. Allah Ta'ala tidak memerlukan jirim ataupun alat. Allah Ta'ala tidak memerlukan jirim dan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada alat tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala melihat dengan sifat sama yang ada pada Allah. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar yang ada pada Allah. Allah Ta'ala berkalam dengan sifat kalam yang ada pada Allah. Allah Ta'ala berkalam tidak menggunakan lisan, menggunakan lidah, menggunakan suara macam kita ada suara kan. Macam tu.
kemudian intonasi dan sebagainya. Tidak ada kepada Allah Ta'ala. Kenapa tu? Bateri dah habis. Baik, kemudian ada 96 bawah tu. Tuan-tuan lihat yang ada kitab, boleh tengok 96 bawah. Mengikut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala mendengar dengan sifat. Nampak? Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama yang ada pada Allah. Bukan dengan telinga. Melihat dengan sifat basar yang ada pada Allah, bukan dengan mata. Bercakap dengan sifat kalam yang ada pada Allah, bukan dengan lidah. Fikirkanlah perkara ni baik-baik. Ini akidah ahli sunnah, tuan-tuan. Kalau golongan Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah dia lain sikit. Kalau dalam Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala mendengar dengan sifat, Allah Ta'ala mendengar dengan zat dia. Allah Ta'ala mendengar dengan, Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Allah Ta'ala berkata dengan zat dia. Dengan zatnya. Ini berbezalah. Kita ada kula akidah Ahlussunnah ini, bila kata Allah Ta'ala mendengar, dia mendengar dengan sifat dengan sifat sama yang ada pada Allah. Jadi berbeza dengan akidah Ahlussunnah. Jadi akidah Ahlussunnah menyatakan bahawa Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama, bukan dengan telinga. Kalau Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala mendengar dengan zat dia. Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Allah Ta'ala melihat bercakap-cakap, berkata-kata dengan zatnya. Ada pula pahaman lain pula, dia kata Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala melihat dengan mata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan lidah. Jadi benda ni dah diserupakan dengan makhluk lah. Kalau makhluk ya begitu. Mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, melihat dengan mata, berkata-kata dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak ada lidah, macam mana nak berkata-kata? Jadi dia nak serupakan, tashbihkan, serupakan Allah dengan makhluk. Mustahil lah. Allah Ta'ala bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Ta'ala. Apa juga yang tergambar oleh kita, Allah Ta'ala ni begini dan sebagainya, maka itu bukan Allah. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang tergambar pada otak kita, Allah Ta'ala ni begini dan sebagainya, itu bukan Allah. Bukan sebagaimana yang kita gambarkan. Gitu. Seterusnya, naklah sentiasa diingat bahawa Allah Ta'ala berkata-kata, muka surat 80. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kalam, bukan dengan lidah. Kenapa? Kerana lidah ialah alat atau jirim. Allah Ta'ala bukan jirim atau alat. Allah Ta'ala tidak memerlukan pada jirim atau alat. Jadi kesimpulan daripada akidah dalam bab ini, inilah akidah yang benar mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kalau Allah Ta'ala melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berkata-kata dengan lidah, ini boleh membawa kepada tajsim ataupun tashbih. Tajsim makna menjisimkan Allah. Tashbih maknanya menserupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah bukan seperti makhluk. Tidak boleh kita serupakan yang membuat dengan yang kena buat. Contoh rumah. Rumah ialah benda yang dibuat oleh tukang. Adakah rumah sama dengan tukang? Adakah rumah sama dengan tukang? Tak sama. Tukang lain, rumah lain. Tukang membuat rumah. Tukang itu ialah orang yang bekerja untuk membuat rumah. Rumah yang telah dibuat tidak sama dengan tukang. Kalau sama kan, mana kita nak bezakan? Mana tukang, mana rumah? Dah serupa, tuan-tuan. Ni tukang ke rumah ni? Siapa yang buat siapa? Faham kan? Contohnya orang yang membuat kereta, designer kereta ataupun apalah, orang yang buat arkitek tentang kereta ni kan,
Sudah tentu orang yang buat kereta dengan kereta tak sama. Tak sama orang yang buat dan yang membuat dengan yang kena buat. Kalau sama kan mana satu kereta, mana satu orang. Jadi begitu juga dengan Allah dengan kita. Sudah tentu Allah lain daripada kita. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, jadi mana nak bezakan? Oh, ini mungkin Allah kot. Kau Allah ke? Nampak? Oh, ni mungkin Allah lah, dia kata. Ni mungkin Allah lah. Nampak? Mustahil lah. Tak boleh serupakan macam tu. Betul juga dengan orang yang buat robot. Orang yang buat robot lah. Walaupun robot tu dia ialah benda ciptaan manusia yang canggih. Zaman sekarang kan macam-macam robot yang canggih kan. Yang ada sampai ke robot boleh berkata-kata, robot boleh menangis, robot boleh ketawa dan sebagainya kan. Tetapi adakah sama dengan yang buat robot itu? Tetap juga tidak sama. Walaupun hebat macam mana, canggih pun ciptaan manusia terhadap robot itu, robot tu boleh kata-kata, boleh menangis, ada perhati dan perasaan ke apa dan sebagainya, tetap tidak akan sama dengan yang membuat robot itu. Kalau tidak kan kita tak boleh nak bezakan mana satu robot yang buat robot. Gitu. Kita pun pening nak mikir kan. Tapi tak tahulah akan datang lah. Tak tahulah akan datang, mungkin disebabkan oleh satu hari nanti mungkin kecanggihan teknologi dan sebagainya, sampaikan serupa pula yang tukang buat dan yang kena buat. Itu. Semua pula serupa pula kan, sampai kita pun tak boleh nak bezakan. Mana orang yang sebenar dan orang yang duplicate. Ni duplicate ke? Ni pendua ke ataupun ni yang sebenarnya, tuan-tuan? Kalau kunci tu bolehlah duplicate kunci kan. Pendua. Mana kalau kunci pertama tu hilang, bolehlah kita gunakan kunci kedua. Duplicate lah. Mana dari segi macam benda-benda dunia ni bolehlah diduplicate. Kereta pun kadang kereta yang sama. Pernah tengok kan kereta sama, warna sama, flat pun sama. Flat kereta sama, warna pun sama, bentuk sama, jenis kereta pun sama. Kereta apa nama tu kan? Sama kan? Gitu. Bila duduk sebelah tu sama mana satu ni. Nampak? Klon punya lah, klon. Kereta klon lah itu. Diklonkan. Gitu. Mana dalam benda-benda dunia ni bolehlah diklon-klon. Tapi tetap tak samalah. Yang kena klon dan yang asal tetap tak sama. Mesti ada perbezaan dia. Baik, seterusnya suatu perbandingan. Baik, kita lihat suatu perbandingan. Sebagai perbandingan, manusia mendengar dengan sifat iaitu sama atau pendengar. Bukan dengan telinga. Kerana orang peka ada telinga tetapi tak boleh mendengar. Sebab tidak ada sifat pendengar. Samalah juga orang mendengar. Sama juga orang meninggal dunia. Ada telinga tetapi tak boleh mendengar. Kerana mendengar adalah dengan sifat pendengar. Bukan dengan telinga. Mendengar ni dengan sifat pendengar Allah Ta'ala bagi. Bukan dengan telinga. Telinga ni untuk mencantikkan muka lah. Telinga untuk mencantikkan muka. Tapi yang berfungsi itu ialah alat dalam tu lah. Gegenang telinga kan. Dia ada getaran-getaran kan. Dia dengar suara tu, dia tak boleh suara terlampau kuat pun tak boleh. Gegenang telinga ni dia sensitif juga. Bila kita letak bunyi yang terlampau kuat, dung dang dung 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 kan, budak kan muja. Budak muda kadang suka kan. Dia punya ya Allah. Muzik itu dia punya kereta tu, dia baswai dia punya speaker tu. Punyalah besar gajah speaker dalam kereta tu. Yang pelik itu dia dalam kereta tu tak sakit telinga. Kita yang sebelah ni sakit telinga tu kan. Mendengar dung dung gudung 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 kan.
Orang dalam tu relax ya. Aduh, ya sakit. Geram tu aku. Kan? Tak tahulah mungkin orang dalam tu mungkin dia dah pekak ke kan. Dia dah pekak, dia punya telinga tu dah pekak. Jadi sebab dia setiap hari dengar benda tu. Tak? Sama juga kalau orang bekerja di tempat, kerja di kilang dan kerja di tempat yang bising. Tempat yang bising kan. Kerja tempat bising ni ialah kalau kali pertama dia kerja tempat bising, dia tak selesa lah. Tapi cuma kalau dia dah lama kerja tempat bising tu, dia tak kisah, selamba je. Kita orang sakit hati kalau pergi situ. Dia okey je. Baik, kemudian manusia melihat dengan sifat perlihat atau basar. Bukan dengan mata, kerana orang buta pun ada mata. Tetapi tak boleh melihat sebab tidak ada perlihat. Samalah juga orang yang meninggal dunia. Ada mata tidak boleh melihat kerana melihat adalah dengan sifat perlihat, bukan dengan mata. Manusia bercakap dengan sifat kalam, dengan sifat kalam, bukan dengan lidah. Kerana orang bisu ada lidah juga. Orang bisu pun ada lidah. Tetapi tidak boleh berkata-kata sebab tidak ada sifat perkata kepada dia. Samalah juga orang meninggal dunia. Ada lidah tetapi tak boleh berkata-kata kerana berkata-kata adalah dengan sifat perkata, bukan dengan lidah. Bukan dengan lidah. Fahamilah perkara ini. Faham kan? Gitu. Boleh? InsyaAllah. Sikit lagi lah. Sebelum kita masuk tajuk baru tu. Tambih. Tambih maknanya peringatan. Berhati-hati bertikad dengan sifat khabariah. Para ulama tauhid menyatakan bahawa orang yang bertikad Allah mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, bercakap dengan lidah, tetapi telinga, mata dan lidah yang ada pada Allah tak sama dengan telinga, mata dan lidah yang ada pada makhluk. Orang ini masih tidak boleh kita katakan dia kafir. Orang ni tak boleh kita katakan dia kafir. Tetapi etikadnya etikad orang fasik ataupun mubtadi. Mubtadi ialah ahli bid'ah. Bid'ah dalalah atau sesat. Samalah juga jika dia bertikad Allah Ta'ala ada tangan. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah ada muka. Tapi muka Allah tak sama dengan muka makhluk. Allah di langit. Tetapi tidak sama dengan makhluk. Allah bersemayam atas arash. Tetapi cara bersemayam tak sama makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua etikad yang sesat. Ini etikad yang salah lah. Etikad yang salah. Hakikatnya Allah Ta'ala dia tidak ada muka. Allah Ta'ala tu tidak bertangan. Dalam Quran bila jumpa ayat-ayat mutasyabihat ni, jangan kita terus terjemahkan borong. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Orang yang tak faham dia terus terjemahkan Allah Ta'ala bertangan. Ataupun ayat Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan kekalah wajah Allah. Muka Allah. Jadi terjemahkan muka lah, terjemahkan wajah. Maha suci Allah Ta'ala di atas apa yang mereka terjemahkan. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua etikad yang sesat itu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan datang kita masuk pelajaran kedua, pembahagian sifat kepada 4 pembahagian. Wallahu a'lam. Ada persoalan tuan-tuan? Tanya? Ihsan tu maknanya, tu mana ihsan? Mana ihsan? Ihsan tu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah bahawa kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olahnya kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah pun Allah Ta'ala nampak kamu.
Pun ihsan. Itu maknanya bila ihsan lah. Kalau dalam solat apa macam mana ihsan dalam solat? Dalam angkat wuduk macam mana ihsan dalam angkat wuduk? Sudah tentu kita buat angkat wuduk tu dengan penuh penuh betul-betul lah kita buat. Kalau solat tu betul-betul kita menumpukan dalam solat kita. Seolah-olah Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Seolah Allah Ta'ala ada depan kita dan kita nampak Allah. Walaupun hakikatnya kita tak nampak Allah Ta'ala pun. Itu dia katakan ihsan. Ada juga mana ihsan ini ialah berbuat baik. Ihsan jugalah. Berbuat baik. Ihsan juga. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala cinta pada orang-orang yang ihsan, berbuat baik. Satu lagi ihsan ni ialah ihsan dalam bab penyembelihan binatang. Ihsan juga. Macam mana ihsan dalam bab penyembelihan? Kita menyembelih binatang, korban, kekah ke, macam mana ihsan? Dalam penyembelihan tadi. Sudah tentu kita menggunakan contohnya pisau yang tajam. Jangan menggunakan pisau sumpit. Jangan menggunakan pisau berkarat. Jangan menggunakan pisau yang tumpul. Mestilah kita menggunakan pisau yang tajam. Supaya apa? Tidak menyeksa binatang tersebut. Macam tu. Itu mana ihsan? Mana ihsan? Kan? Kemudian kita sembelih itu jangan di depan kawan dia. Mana ihsan juga tu? Kawan dia ramai situ, kita pun sembelih depan dia. Kawan dia perhati kan. Apa ini dia lah jauh ni. Mengamuk dia kan. Saya silapkan kita lah dipijak 3 jam gitu kan. Tu ihsan juga tu, berbuat baik. Berbuat baik dengan binatang. Ihsan. Ihsan ni sama ada manusia pun kita berbuat baik dan binatang pun berbuat baik. Binatang tu contohnya dalam keadaan kelaparan. Kelaparan, kesempitan, tak ada makanan, kurus dia binatang kan. Kurus dia. So macam mana kita buat ihsan dengan binatang? Sudah tentu kita cubalah bagi makan. Carilah makanan untuk dia. Kita buat baiklah dengan dia. Jangan contohnya, kan ada hadis menyebutkan bahawa seorang perempuan itu boleh masuk neraka, seorang perempuan masuk neraka disebabkan oleh kerana dia berbuat akhlak yang buruk dengan binatang. Dia kurung binatang tu, tak dibagi makan, akhirnya binatang tu mati. Boleh masuk ke dalam neraka disebabkan oleh perbuatan. Kalau dia tak taubat dengan Allah, masuk neraka. Mana dia tidak buat ihsan dengan binatang. Binatang pun dia ada hak juga untuk hidup. Cuma binatang ni kalau dah terlampau banyak, kita pula sakit jiwa. Kita pula sakit jiwa kalau dia dah terlampau banyak. Kalau kucing lah, memanglah suka kita dengan kucing. Tapi dah terlampau banyak kucing, kehidupan kucing, dalam bilik kucing, bilik air kucing, dalam belakang kucing, dalam kereta kucing. Habis semua cakar sana, berak sini. Tu dah tak betul dah cara tu. Kita kena pula. Kata mungkin kita nak kena hantar tempat lain ke kucing tu separuh kan. Tu juga contohnya kalau binatang macam burung gagak kan. Burung gagak ni ialah gagak-gagak liar ni. Dia kalau dah terlampau banyak, tengoklah macam mana. Berak sana, terberak sini, habis kereta kita berak habis motor kita berak habis baju kita sedai tu berak habis semua berak Maknanya kita kat tahap situ dah kita kena hapuskanlah. Kurangkanlah di jumlah itu. Kalau tidak kita lah tak selesa. Faham kan? Dah terlampau banyak dah sangat. Dia boleh menjejaskan kita punya kehidupan kita. Harimau ke hawa benda ke, kan kita digalakkan supaya jangan membunuh binatang-binatang liar ni. Kan Megas tua tak bagi, jangan bunuh. Tapi kalau dia dah mengancam nyawa, mengancam binatang ternakan kita, mengancam tu macam ni, dah wajiblah kita bunuh pula. Ataupun tangkap dia,
kan, masukkan dia pasang perangkap, dia masuk perangkap tu, kita pindahlah tempat lain. Okey, hantar tempat lain. Hantar ke zoo. Kalau zoo tak nak, mungkin zoo tak nak lah. Yang tak larat ni lah kita. Kalau tompet kita orang pun banyak dah mendatangnya. Jadi so kita hantar lautan mana-mana kan. Gitu. Ataupun tembak je lah. Dah mengancam nyawa, dah wajib dah kita tembak. Okey? Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan as-sadiqa wa ala mutaqabbala waskan halalan mubarakatan katsira. Wasiyani fata ya alim wa lana kullu bana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fudu ala al-arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Insyaallah.